kes Adi Zahra Kairina adalah kayu pengukur sejauh manakah keseriusan kamu dalam mengambil tindakan-tindakan yang boleh memberi iktibar kepada pembuli-pembuli. Polis Negeri Sembilan mengesahkan punca kematian seorang murid lelaki tahun 4 yang ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas sebuah sekolah kebangsaan di Senawang semalam adalah akibat tekanan pada leher. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, perkara itu disahkan selepas proses bedah siasat hampir 3 jam dijalankan di unit perubatan forensik Hospital Rembau pada petang semalam. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah tekanan pada leher tanpa sebarang kecederaan lain pada tubuh mangsa. Setakat ini, sebanyak 27 keterangan telah dirakam daripada pelbagai pihak untuk membantu siasatan. Beliau menambah siasatan menyeluruh sedang dijalankan termasuk mengenal pasti punca tindakan sebelum kejadian sehingga saat mangsa ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas lelaki sekolah berkenaan. Al-Zafni turut menegaskan siasatan dilaksanakan secara telus dengan mengambil kira peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001 memandangkan sebahagian saksi adalah murid sekolah rendah. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu proses siasatan. Pada 2 Oktober lalu, pihak polis mengklasifikasikan kes ini di bawah Seksyen 507C Kanun Keseksaan iaitu berkaitan perbuatan buli melalui komunikasi, mengancam atau menghina. Mangsa berusia 10 tahun itu ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas lelaki sekolah terbabit sebelum dihantar ke sebuah klinik swasta oleh guru disiplin sebelum disahkan meninggal dunia. Jenazah murid berkenaan dibawa keluar dari Hospital Rembau sekitar jam 6.30 petang semalam selepas proses bedah siasat sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Seremban selepas solat maghrib. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memberi sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa serta menyediakan intervensi psikososial dan emosi kepada guru serta pelajar sekolah terbabit. Kes ini sekaligus mencetuskan kebimbangan besar masyarakat berhubung isu buli di sekolah dan kini kekal dalam siasatan penuh pihak polis. Jawa. Trace bully， 又来一胆芙蓉，欺负小孩子，4年级死掉了，被虐待成屎，哎，父母亲哭到真是没力了。 Pada keluarga ketika ini dari segi sudut emosi dan psikososial. Dalam masa yang sama, siasatan sedang berlangsung oleh pihak PDRM dan kita memberikan sepenuh kerjasama untuk siasatan ini. Jadi kita mohon untuk semua dapat memberikan kerjasama dari segi menjaga emosi keluarga ketika ini dan juga mengelakkan sebarang spekulasi yang tidak benar sementara kita memberi siasatan penuh daripada pihak polis. Di peringkat kita juga bagi memastikan bahawa kita dapat memberikan tumpuan penuh ketika ini kepada proses psikososial dan sokongan emosi kepada pelajar-pelajar dan guru-guru di sekolah. Kamu tahu kenapa? Sebab kes Adi Zahra Kairina merupakan kayu pengukur untuk kamu ambil tindakan yang tegas supaya orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang pembuli ini takut untuk berbuat sedemikian. Ya, kes Adi Zahra Kairina adalah kayu pengukur sejauh manakah keseriusan kamu dalam mengambil tindakan-tindakan yang boleh memberi iktibar kepada pembuli-pembuli. Tekanan pada leher punca pelajar tidak sadarkan diri. Iya. Dan pihak polis pun telah mengesahkan memang ada ada pembulian di situ. Ini bully bukan sekedar bully tau. Bully adalah satu pembunuhan. What do you think, Fazlina Siddiq?
Kalau kamu tidak ambil serius tentang kes Adizara Khairina untuk menangkap pembuli-pembuli itu, maka bully ini tidak akan berhenti setakat sini saja tahu. You can see that what happened yesterday. Hati siapa yang tidak marah? Kembalikan sistem rotan di sekolah, please. If you cannot do this, kembalikan denda merotan. If you cannot do this, kalau kamu tidak boleh buat ini kerja, and then you just letak jawatan Fadlina Siddiq, kau sangat-sangat menimbulkan kemarahan rakyat. It's not only me. Apa yang kau cakap tidak perlu bimbang dan meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Kau meminta agar komuniti sekolah tidak bimbang untuk meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Ini melibatkan nyawa. What? Apa yang kau... Kau mau kami apa sebenarnya sekarang nih? Kalau kamu tidak mau... kalau kau sudah jadi menteri, and then kau tidak dapat menerima kritikan daripada rakyat dan pandangan daripada rakyat, and then you cannot be jadi menteri. Menjadi seorang menteri harus menerima pandangan rakyat, menerima teguran rakyat. It's not about you adalah menteri and then you cannot ditegur. You also a human. Kau juga adalah seorang manusia. Kalau kau tidak boleh jadi menteri dan tidak boleh buat kerja ni, and then you resign. Please resign. Ini melibatkan nyawa nih. Berapa nyawa lagi kita mau korbankan? Apa maksud kau untuk meminta agar komuniti sekolah tidak bimbang dan meneruskan sesi persekolahan seperti biasa? Tidak bimbang. Kematian loh. Look what happened dengan Adizara Khairina punya kes. Itu adalah kayu pengukur. Sejauh manakah kamu punya keseriusan mengambil kes ini sebagai kamu punya iktibar. Sepanjang pemerintahan kamu nih. Ini. But look what happened. Adizara Khairina punya kes how? Terjadi lagi hari ini. So yang ini nanti macam mana nih? Saya tetap akan bertanyakan macam mana dengan kes pelajar tahun 4 nih. Polis mendapati ada tekanan di leher dia tahu. Dan diklasifikasikan sebagai kes bully. Bully lagi, menyebabkan kematian lagi. Ini budak baru tahun 4, kecil lagi. Kita baru mau corak dia. Dia adalah kain putih yang harus kita corak ke arah kebaikan. But what happened to him? Dia sangat muda. Why this happen? Berapa banyak lagi pelajar yang kami harus... Berapa nyawa lagi? Berapa nyawa? Tell me, how many? Kita tengok sejak September dan peningkatan kes-kes bully yang di Malaysia ni melibatkan sekolah. Memetik kepada 11 September punya petikan Berita Harian Online. Kes bully meningkat lebih 70% di sekolah menengah. Sekolah menengah meningkat lebih 70%. Fadlina, kalau kau tidak mau resign juga lepas apa yang kami dapat dan kami baca ni, I don't know. What do you want to do? What do you want to be? I don't know. Kenapa kamu salahkan orang Malaya? I said I salahkan individu, not the Malaya. Even saya sendiri banyak orang Malaya. Kau jangan masuk sini menggunakan rasis, memecah belahkan kaum, memecah belahkan rakyat. I don't want. Fadlina, you have to listen this. Kamu kena dengar. Kamu adalah seorang menteri. Dada kamu harus dilapangkan. Buka minda kamu, lapangkan dada, terima segala teguran. If you mau jadi seorang menteri, kamu kena berlapang dada dan sentiasa menerima pandangan rakyat. Bukan sikit-sikit mau pergi saman, bukan sikit-sikit mau pergi saman. Kalau kamu jadi menteri, sikit-sikit pergi saman. Jadi, di mana hak kami sebagai rakyat untuk bersuara? Apakah negara kita ini tidak mengamal sistem demokrasi? This is I'm asking. I'm asking for justice. Keratan media dari Berita Harian Online. Kes bully meningkat lebih 70% di sekolah menengah. Putrajaya. Kes bully di Sekolah Kendalian Kementerian Pendidikan KPM meningkat dalam tempoh 3 tahun sejak 2022. Dengan lebih 70% daripadanya dilapor berlaku di sekolah menengah. Statistik Sistem Sahsia Diri Murid SSDM KPM merekodkan
3.883 kes buli pada tahun 2022. Ya, pada tahun 2022 KPM merekodkan 3.883 kes buli, ya, dan melonjak kepada 6.528 kes pada tahun 2023 dan terus meningkat kepada 7.681 kes tahun lalu. Kes buli di Sekolah Kendalian Kementerian Pendidikan KPM meningkat dalam tempoh 3 tahun sejak tahun 2022 dengan lebih 70% daripadanya dilapor berlaku di sekolah menengah. Statistik Sistem Sasia Diri Murid SSDM KPM merekodkan 3.883 kes buli pada tahun 2022. Nah, tahun 2022 kes buli direkodkan 3.883 sekolah menengah nih, sekolah menengah, dan melonjak kepada 6.528 kes pada tahun 2023 dan terus meningkat kepada 7.681 kes tahun lalu. Adakah ini penyebab? Adakah ini penyebab kes polisi zero bully? Ya, kamu bayangkan dari 3.000 tahun 2022, 3.883 naik 6.528 pada tahun 2023 nih. Naik lagi 7.681. Kamu buat apa? Adakah ini kesan daripada kamu punya sistem zero bully? Kamu tahu kenapa? Bila terlalu banyak kes bully, tidak orang berani mengambil tindakan sebab semua mau ambil capai itu KPI. Daripada jumlah itu, sekolah menengah mencatat kes tertinggi yaitu 3.064 kes pada 2022. 5.418 kes 2023 dan meningkat 5.689 kes 2024. Oke, sekolah menengah. Sekolah menengah ya paling tinggi. Ya. Ini mengikut pecahan mengikut pecahan daripada yang saya sebutkan tadi. So sekolah menengah yang paling tinggi. Sekarang ini mengikut pecahan sekolah rendah pula. Kes buli di sekolah rendah turut meningkat daripada 819 kes pada 2022 kepada 1.110 kes pada 2023 dan meningkat 1.992 kes pada tahun 2024. 2025 macam mana pula? Ini setakat tahun 2024 tau. 2025 macam mana? Kematian nih, kematian Adizara Kairina nih, buli berlaku nih tahun 2005. Saya baca setakat tahun 2024 tau statistik. Meninggal lagi anak kurang. Kau suruh jangan bimbang lagi dengan ibu bapa community yang sekolah akan diteruskan. Ui, manusia mana tidak bimbang? Manusia mana tidak bimbang? Please lah, resign lah come on lah, resign lah. Apa yang kamu duduk sana sangat lama-lama? Dengan benda peningkatan ribu-ribu nih?